Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas kali ini. Kita masuk bab baru iaitu bab 6 elektrik dan kemagnetan. Okay, bab ini adalah di bawah tema yang ketiga iaitu tenaga dan kelestarian hidup. Okay, so dalam bab ni ada banyak benda yang awak akan jumpa. Awak akan jumpa sumber tenaga, kemudian awak akan jumpa penjanaan elektrik, apa yang digunakan untuk penjanakan elektrik di Malaysia terutamanya. Okay, kemudian awak akan jumpa perkataan arus terus, arus aruhan, arus ulang alik. Okay, awak akan jumpa transformer dan sebagainya. So, kita sama-sama tengok apa yang ada dalam bab ini. Okay, yang pada saya menarik untuk diterokai sebab dia berkaitan dengan perkara yang ada di sekeliling kita. Elektrik, benda yang memang kita guna. Okay. Alright, so dalam kelas yang lepas, saya dah tekankan dekat awak mengenai sumber tenaga, pelbagai sumber tenaga yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okay, so sumber tenaga ni ada kelas dia yang utama iaitu sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. So ini awak dah tengok dalam kelas tutorial lepas, cikgu juga dah bagi awak jawab kuis dalam Google Form. Jadi cikgu harap tak ada masalah lah untuk awak tengok apa dia yang dimaksudkan dengan sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey, jadi ini adalah contoh sumber tenaga boleh baharu dan tidak boleh baharu. Okey, bila sebut boleh baharu, apa yang mesti awak tahu adalah ia adalah sumber tenaga yang boleh digantikan dan dia ada secara berterusan dan tidak akan habis. Okay, tidak akan habis. Sentiasa ada. Bila sumber tenaga tidak boleh baharu, dia sumber tenaga yang tidak boleh ganti dan bila kita guna, ia akan habis. Jadi contoh sumber tenaga tidak boleh baharu tak banyak kebiasaannya. Ini 1, 2, 3, 4 ni tenaga nuklear, gas asli, petroleum ni dia adalah terdapat secara semula jadi. Maksudnya kita perlu ada proses cari gali. Kalau untuk arang batu, gas asli, petroleum ni baru dapat. Okay, untuk tenaga nuklear ni pula dapat daripada sumber-sumber bahan radioaktif. Okay, so kita tengoklah. Ini adalah contoh tenaga hidro. Tenaga hidro melibatkan air. Hidro ni adalah air. So dia adalah pewujudan satu empangan yang sangat besar untuk membantu dalam menjanakan tenaga elektrik. Okey, kemudian ada tenaga ombak. Ombak adalah daripada laut lah. Okey, tenaga daripada laut. Okey, tenaga solar. Tenaga pasang surut. Okey, pasang surut. Ini adalah melibatkan keadaan laut juga. Ini semua tenaga yang boleh baharu. Contoh, okay, tenaga angin digunakan dekat negara-negara tertentu. Okey, tenaga biogesim. Apa dia? Biogesim ni adalah apa? Tenaga yang melibatkan perputaran bahan-bahan semula jadi ni yang dijadikan sebagai salah satu penjanaan tenaga. Okey. Ini tenaga geoterma. Geoterma adalah tenaga yang diperoleh secara semula jadi dari dalam bawah permukaan bawah bumi daripada kerak ke mantel tu. Okey, kemudian tenaga nuklear. Ini tenaga nuklear, tenaga yang tidak boleh baharu. Sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Arang batu, gas asli dan petroleum. Okey, ini adalah contoh sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Alright, jadi sedikit ulasan mengenai sektor perindustrian biogesim. Okey, so tadi awak dah tengok biogesim ni adalah bahan-bahan yang bahan buangan semula jadi. Contohnya kelapa sawit, pokok, sekam padi. Maknanya bahan-bahan buang-buangan yang semula jadi. Tumbuh-tumbuhan yang kita kumpulkan dia. Okay, kemudian digunakan semula dalam bentuk tenaga.
So Sabah dan Sarawak merupakan dua buah negeri di Malaysia yang mempunyai banyak sumber biojisim. Okey, antaranya apa? Kelapa sawit, hutan, pokok getah, sampah sarap, jagung dan sebagainya. Okey, so tenaga ini biojisim juga digunakan untuk menghasilkan bahan binaan bangunan yang baru. So boleh juga digunakan sebagai bahan pembinaan bangunan. Okey, maksudnya bahan-bahan semula jadi ini kita ada proses tertentu dia untuk menjadikan dia sumber tenaga yang boleh menjanakan elektrik. Okey, kemudian ada juga kegunaan lain yang boleh digunakan. So dia adalah selamat digunakan. Biojisim ni selamat digunakan sebab dia menggunakan bahan-bahan buangan yang semula jadi. Pakai hampas kelapa sawit yang lebih-lebih tu pakai sekam padi. So banyaklah kegunaannya. Okey, seterusnya kita nak tengok pada stesen jana kuasa di Malaysia. Alright, so ada beberapa stesen jana kuasa di Malaysia. Yang pertamanya, ini contoh yang sama terdapat dalam buku teks awak. Contohnya stesen jana kuasa hidroelektrik Bakun di Sarawak. So sumber tenaganya apa? Tenaga hidro. Okey, ada empangan Bakun. Empangan Bakun yang terletak di Sarawak. Dia sebagai satu stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, menjanakan elektrik melalui air, empangan. Okey, seterusnya ada stesen jana kuasa Tunku Jaafar di Negeri Sembilan. Okey, apa yang ada di situ? Situ adalah sumber yang digunakan adalah gas asli. Okey, maknanya ada penggalian gas asli yang boleh membantu menjanakan elektrik di kawasan Negeri Sembilan. Okey, seterusnya ada stesen jana kuasa Sultan Azlan Shah di mana? Di Manjung Perak. Okey, stesen ini menggunakan sumber arang batu. Okey, arang batu sebagai sumber penjanaan elektrik. Okey, seterusnya ada stesen jana kuasa biojisim TSH di Sabah. Okey, biojisim maknanya sumber tenaga yang digunakan adalah sumber biojisim. Okey, dia menggunakan teknologi biojisim untuk menjanakan elektrik di kawasan berdekatan ni lah, dekat Sabah. Alright, kemudian ada lagi stesen jana kuasa hybrid. Okey, hybrid ni maknanya ada gabungan beberapa sumber yang digunakan. So, contoh sumber tenaganya adalah angin, solar dan diesel. Ada 3 sumber yang digunakan dekat stesen jana kuasa di Pulau Perhentian Kecil. Maknanya stesen jana kuasa ini dapat bekalan elektrik daripada 3 sumber ni. 3 sumber ni. Jadi dia dapat menjanakan elektrik di kawasan Pulau Perhentian Kecil. Okey, so dah selesai mengenai stesen jana kuasa dan juga sumber-sumber. Okey, tak banyak sangat, dia hanya memerlukan awak punya pembacaan sahaja. Boleh rujuk juga buku teks. Okey, sekarang kita nak tengok pada proses penjanaan tenaga elektrik. Okey, bagaimana boleh terhasilnya tenaga elektrik ni. Tenaga elektrik ni kita boleh janakan melalui proses macam mana Okey. So ini adalah contoh model generator. Jadi kebanyakan penjanaan tenaga elektrik dia ada menggunakan generator. Okey, generator ini adalah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey. So dekat mana-mana stesen jana kuasa tadi yang awak dah tengok ada pelbagai contoh stesen jana kuasa tu. Okey, semua dia mesti ada wujudnya generator dekat dalamnya. Generator ni sebab dia adalah alat yang utama digunakan untuk menjana tenaga elektrik. So macam mana caranya, macam mana arus elektrik ni boleh mengalir? Okey, adalah apabila engkol. Okey, mana engkol? Engkol ini adalah pemutar. Dia macam pemutar. Kita handle ni. Okey, kita pusingkan apabila engkol pada motor generator diputarkan.
Okay, kita pusingkan je handle ni. Satu arus yang dikenali sebagai arus aruhan. So word baru, arus aruhan. Okay, akan dihasilkan. Jadi pengaliran arus aruhan inilah yang akan menyalakan LED. Okay, so sekarang ni pusingkan ankle ni, handle ni kita pusingkan kecil saja bahagian ankle. Ini dia tunjuk prototype. Maksudnya tunjuk macam mana cara generator itu berfungsi. Tapi kalau generator dekat kawasan penjana tu besarlah penjananya, generatornya. Tak adalah macam gini je, generatornya besar sebab nak menjana tenaga untuk satu-satu kawasan. So bila ankle ini diputarkan, maka akan ada arus aruhan yang mengalir. Okey, arus aruhan tu apa? Arus aruhan tu adalah arus yang lalu apabila diputarkan ankle ni, gegelung dawai ini melalui magnet. Okey, melalui magnet. Okey, kemudian akan ada arus aruhan yang lalu oleh itu boleh menjanakan elektrik. Okey, nampak ini ada magnet kiri dan kanan. Kalau awak ingat belajar waktu tingkatan 2, silibus tingkatan 2 ada menunjukkan pengaliran arus. So dekat gegelung magnet ni, gegelung dawai ni, duduknya dekat di antara magnet. So kita putarkan dia, akan ada arus aruhan yang mengalir melalui litar ini, jadi dia boleh menyalakan LED. Okey. Jadi siapa yang sebenarnya yang menemukan kajian penjanaan elektrik ni? Nama dia adalah Michael Faraday. Okey, ni just untuk info awak lah. Okey, dia melakukan kajian dengan penjanaan elektrik menggunakan medan magnet. That's why lah tadi dekat dalam litar ini ada magnet yang digunakan. Okey, bila magnet kita lalukan dekat gegelung dawai, ada arus yang mengalir, menghasilkan medan magnet. Okey, medan magnet. So bila ada medan magnet tu dia akan menghasilkan arus. Alright, ni arus elektrik dihasilkan oleh gerakan dawai dan gerakan magnet. So mesti ada dua jenis gerakan. Mesti ada konduktor, konduktor tu dawai lah, dan juga ada magnet yang bergerak. Okey, begini caranya gerakan dawai. Okey, ini adalah contoh kalau gerakan dawai. Apa yang berlaku? Kita letakkan dawai penyambung. Okey, dawai penyambung ini sebagai konduktor dawai. Lalukan magnet. Okey, tengok gerakan dawai menyebabkan garisan medan magnet terpotong. Okey, dawai penyambung atau solenoid digerakkan melalui ruang di antara kutub magnet dengan pantas. Kita gerakkan dawai ni. Okey, dawai ni kita gerakkan ke atas dan ke bawah. So apa yang berlaku? Jarum galvanometer ni akan bergerak, menunjukkan adanya arus yang mengalir. Okey, so arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung atau solenoid dan akan mengalir melalui galvanometer. Jadi jarum penunjuk galvanometer yang terpesong ini menunjukkan bahawa ada arus yang mengalir melalui pemutusan medan magnet ni. Ibaratnya kita putuskan medan magnet yang ada pada magnet ni. Okey, ni magnet. Alright. Sama juga ini solenoid. Solenoid pun sama. Kita gerakkan dawai dekat kawasan solenoid ni. Dawai ni kan. Solenoid ni ada dawai juga. Kemudian akan ada pesongan pada jarum galvanometer. Okey, tadi kita dah tengok pada gerakan dawai. So sekarang kita nak tengok pada gerakan magnet pula. Ya, apa yang berlaku ketika magnet pula kita gerakkan dekat
dawai penyambung. So gerakan magnet akan menyebabkan garis medan magnet terpotong. Jadi konsepnya masih sama. Garis medan magnet ini dipotong. Magnet digerakkan supaya garis medan magnet dipotong oleh dawai penyambung ataupun solenoid. Kemudian akan ada arus aruhan yang dihasilkan dalam dawai penyambung ataupun solenoid yang akan menggerakkan penunjuk jarum galvanometer. Okey, jarum penunjuk galvanometer akan bergerak jika ada arus aruhan yang mengalir. Okey, so sekarang ni dekat dawai penyambung, magnet ni pula kita hayunkan atas ke bawah. Okey, kita alihkan atas ke bawah. Kemudian akan ada arus aruhan yang mengalir yang akan memesongkan jarum galvanometer. Okey, sama juga dekat solenoid ni. Dawai ini kita gerakkan magnet pula. Tadi gerakkan dawai. Okey, sekarang gerakkan magnet untuk potong medan magnet. Jadi akan ada arus aruhan yang memesongkan jarum galvanometer. So itu adalah bukti macam mana caranya arus aruhan ini terhasil. Okey, kemudian kita nak tengoklah kepada apa dia tenaga-tenaga elektrik yang dijanakan di stesen jana kuasa. Okey, so ada beberapa stesen jana kuasa yang digunakan. Contohnya dekat sini ada stesen jana kuasa terma. Okey, terma ni maknanya dia menggunakan apa ni? Terma ni adalah pemanasan air. Okey, so daripada pembakaran bahan api akan mendidihkan air, kemudian daripada air yang didih tu, steam tu tadi akan memutarkan turbin. Okey, turbin ni akan terputar. Ini adalah contoh stesen jana kuasa terma. Okey, kemudian akan menghasilkan tenaga elektrik. So, perubahan bentuk tenaga dekat stesen jana kuasa terma ini adalah daripada tenaga kimia, kita bakar, bakar pembakaran bahan api. Kemudian menghasilkan tenaga haba, didihkan air. Kemudian akan menghasilkan tenaga kinetik, menggerakkan turbin dan akan dapat tenaga elektrik. So begini pergerakan perubahan bentuk tenaga. Tenaga dia berubah bentuk. Tapi dia tidak boleh dimusnahkan tenaga ni. Alright, kemudian tenaga jana kuasa, stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga solar pula. Okey, tenaga solar maknanya menggunakan panel suria, cahaya matahari. So, apa yang berlaku? Sinaran matahari itu akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Jadi, ada dua sahaja perubahan tenaga daripada tenaga cahaya ke tenaga elektrik. Okey, yang ketiga adalah stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, jana kuasa hidroelektrik. Apa yang berlaku? Takungan air daripada air. Hidroelektrik adalah daripada air. So, takungan air ni empangan lah. Air tersimpan dalam empangan yang tinggi, kemudian mengalir dari aras tinggi ke aras rendah. Okey, kemudian aliran air akan memutarkan turbin ini. Okey, putarkan turbin dan akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, so apa yang berlaku? Perubahan tenaga di situ adalah daripada tenaga keupayaan graviti dari tempat yang tinggi. Kemudian air akan mengalir, tenaga kinetik. Okey, so aliran air tersebut akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, turbin ni putaran turbin ni ibaratnya engkol tadi pada generator ni, penjana ni, generator. Ibaratnya engkol yang memutarkan untuk menghidupkan penjana supaya boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, kemudian ada stesen jana kuasa menggunakan tenaga angin. Tenaga angin. Okey, so apa yang berlaku? Udara bergerak, angin yang bergerak menggerakkan bilah ini. Okey, bilah pada menara. Kemudian bilah akan memutarkan turbin. Bila memutarkan turbin, maka penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. So, apa yang perubahan tenaga berlaku di sini adalah daripada tenaga kinetik berubah bentuk menjadi tenaga elektrik. Okey, simple saja untuk tenaga angin.
Alright, seterusnya adalah stesen janakuasa menggunakan bahan api nuklear. Okey, untuk bahan api nuklear ada nuklear reaktor. Okey, reaktor nuklear ni maknanya dalam ini ada bahan-bahan radioaktif. Uranium ni adalah salah satu contoh bahan radioaktif. Okey, ada tindak balas yang berlaku di dalam reaktor ni. Okay, reaktor ni ibaratnya satu tempat untuk memproses bahan radioaktif. Okay, kemudian dia akan mendidihkan air, kemudian membentuk steam. Okay, jadi steam. Jadi steam ni buat apa? Akan memutarkan turbin. So, selepas pemutaran turbin ini, maka dia penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, semua stesen janakuasa mesti ada turbin. Daripada turbin yang berputar, barulah akan menyebabkan penjana boleh menghasilkan tenaga elektrik. Jadi perubahan tenaga yang berlaku di sini adalah daripada tenaga nuklear pergi kepada tenaga haba. Okay, bentuk tenaga kinetik, bergerakkan turbin, kemudian pergi kepada tenaga elektrik. Dan seterusnya yang terakhir adalah stesen janakuasa yang menggunakan biojisim. Okey, so biojisim ini bila kita biarkan dia kita biarkan dia mengalami proses perputaran tu, okey, dia akan ada membebaskan gas metana, gas metana yang dihasilkan oleh biojisim. So, daripada gas ini, pembakaran boleh dilakukan. Okay, gas metana kita boleh buat pembakaran. So, daripada pembakaran itulah akan mendidihkan air, kemudian membentuk steam. Steam akan memutarkan turbin dan akan menghasilkan tenaga elektrik melalui penjana. Okay, jadi aliran perubahan bentuk tenaga dekat sini daripada tenaga kimia. Okay, kemudian pergi ke tenaga haba. Tenaga kimia ni adalah daripada biojisim membentuk gas metana ni. Kemudian kita bakar gas tersebut. Ni pun tenaga kimia. Okay, bila kita bakar dia akan menghasilkan tenaga haba. Okay, daripada haba ini akan menghasilkan warp steam. Okay, kemudian akan menggerakkan turbin menghasilkan tenaga kinetik. So, daripada tenaga kinetik dia akan menjanakan elektrik. Okey, so ini adalah contoh contoh stesen janakuasa bagaimana ianya berfungsi mengikut perubahan bentuk tenaga yang dihasilkan. Okey, seterusnya kita tengok pada dua jenis arus dua jenis arus yang mengalir di dalam peralatan elektrik. Okey, ataupun peralatan-peralatan yang menggunakan bateri. Okey, so ada dua jenis arus. Yang pertama ialah arus terus. Arus terus ni apa? Arus terus ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, so maknanya dia mengalir dalam satu arah dan kebiasaannya dijumpai dekat mana arus terus ni? Dekat lampu sulur, dekat kereta mainan ataupun kalkulator. Okey, arus terus ni biasanya dijanakan elektriknya, tenaga elektrik ni dapat dekat arus terus ni daripada sel suria, ataupun akumulator. Akumulator ni bateri yang dekat kereta tu. Okey, dan satu lagi adalah bateri biasa yang digunakan. Okey, ini adalah alat yang menghasilkan arus terus penjana sumber tenaga elektrik yang menghasilkan arus terus pakai bateri. Biasa alat-alat yang menggunakan bateri macam lampu sulur, so dia menghasilkan arus terus. Arusnya terus mengalir. AT arus terus. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia direct current DC, arus terus. Okey, kemudian ada satu lagi arus ulang alik, AU, ataupun in English kita panggil dia counter arus AC DC dan AC. Okey, alternate current. Okey, arus ulang alik. Jadi arus ulang alik ni apa dia? Arus elektrik yang arah alirannya berubah-ubah
secara berterusan. Okey, so maknanya sekarang arus ulang alik ini biasanya digunakan dalam perkakas elektrik dekat rumah. Dekat rumah kalau gunakan aircon, contoh TV ke, pembakar roti dan sebagainya lah, alat yang menggunakan aliran arus yang berubah-ubah. Kita ada litar, kita ada pendawaian Swiss. Itu arus ulang alik. Okey. Ingat untuk arus terus tadi, ini dia punya contoh sumber tenaga, sel suria, akumulator dan bateri. Maknanya alatnya lebih ringkas, lebih mudah digunakan. Contohnya mouse bateri. Contohnya remote. Itu semua menggunakan arus terus. Okey, arus ulang alik adalah biasa perkakasan elektrik yang kita pakai dekat rumah, yang kita cucuk plug. Dekat dekat ada wayar, ada plug. Itu adalah arus ulang alik. Okey, so ada satu alat yang dinamakan osiloskop sinar katod, OSK. Ialah sebuah alat elektronik yang digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan arus ulang alik. So alat ini, OSK ni, osiloskop sinar katod ni, kita gunakan untuk kita tengok perbezaan antara kedua jenis arus tadi. So ini adalah komponennya, awak boleh refer dalam buku teks. Ada tulis setiap komponen ni. Apa yang perlu dibezakan adalah dia punya cara bacaan. So kalau arus tersebut arus ulang alik, dia punya graf dia akan membentuk gini. Dia akan membentuk graf yang ulang alik lah. Maknanya ada naik turun graf tersebut. Okey, kalau arus itu merupakan arus terus. Arus terus, dia punya arus dia akan tunjukkan keadaan yang tegak saja. Okey, arus terus. Itu contoh. Okey, banyak lagi kita boleh tengok contohnya. Nanti saya akan tunjukkan video selanjutnya mengenai OSK ni. So, apa yang penting mengenai OSK ni adalah awak tahu apa dia kegunaannya. Iaitu apa tadi kegunaannya? Untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan. Okey, sebab benda ni awak akan belajar dengan secara detailnya dalam fizik nanti. So sekarang ni awak cuma perlu kenal pasti sahaja apa dia, rupa dia macam mana. Rupa dia macam mana. So dia ada butang apa dekat OSK ni. Itu sahaja. Tak ada yang detail sangat. Okey, so sampai situ sahaja. Kita sambung next subtopik dalam kelas yang seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktiviti memerhatikan penghasilan aruhan elektromagnet. Kita menggunakan satu rod dawai kuprum yang digerakkan secara berserenjang dengan arah medan magnet. Galvanometer digunakan untuk menunjukkan penghasilan DGE aruhan. Arah pengaliran arus aruhan boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kanan Fleming. Aruhan elektromagnet juga boleh dihasilkan dengan menggunakan satu gegulung dawai kuprum bertebat dan satu magnet bar. Magnet bar akan digerakkan ke dalam gegulung dawai, masuk dan keluar berulang kali. Gerakan relatif di antara magnet bar dan gegulung dawai akan menghasilkan aruhan elektromagnet yang ditunjukkan oleh pesongan jarum galvanometer.